Sekarang kan banyak pertemuan pandangan di kalangan ilmuwan biasanya kita boleh tengok, dan masyarakat kadang-kadang jadi keliru terhadap perbezaan pandangan tersebut. Jadi adakah ada konsep mizan di situ yang perlu kita titik beratkan ke macam mana tak? Jadi dalam buku ini memang dicerita tentang soalan yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Pak Aziz tadi, iaitu mesti para asatidah kembali kepada mizan, iaitu penimbang apa isu yang kita bergaduh sekarang ni. Adakah isu furu' ataupun isu usul? Mustahil Allah Ta'ala yang turunkan Quran tiba-tiba Quran itu menyebabkan berlaku pepecah belahan di antara kita. Takkan berlaku macam tu. Ulama kita telah berlaku khilaf di kalangan mereka, tapi mereka boleh duduk di antara satu sama lain. Seperti kata Imam Syafi'i, boleh kita menjadi kawan walaupun kita berbeza pendapat. Itu diriwayatkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Cuma apa berbeza pendapat, itu mizan dia adalah ijtihadi. Tetapi masalah sebahagian asatizah meletakkan mizan ijtihadi dalam mizan akidah. Jadi memang akan bergaduh. Misalnya isu-isu furu' yang ditimbulkan oleh asatizah, sebahagiannya dalam tasawuf, sebahagiannya dalam bidang fiqh. Akhirnya kita tengok mereka menyalahkan di antara satu sama lain, akhirnya berlaku perpecahan. Sebab itu mizan ijtima' perlu dilihat kepada mizan at-targhib wa tarhib. Kita menggalakkan, bukan mizan tadqiq. Mana ada kita bahas isu tangan Allah sampai teruk. Sebab tu Imam Ghazali tulis kitab Iljamul Awam, supaya orang tak faham dah lah. Bahkan dia menyebutkan ilmu usuluddin ini adalah fardu kifayah untuk orang yang belajar universiti, belajar pondok, tapi di kalangan mereka je lah. Tapi kalau kita bincang isu daqiq, orang dia panggil sebagai isu yang mendalam, yang daqqa itu, bawa kepada masyarakat, itu merugikan masa. Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Furu' dia ada satu bab melarang ulama-ulama supaya membahaskan isu ilmu kalam di kalangan masyarakat. Dan kita tengok hasil sekarang ni memang bergaduh teruk. Sedangkan isu itu dibahas dalam, dulu pondok kita tak macam ni, tok kita tak ada macam ni. Kita pun sempat, dia memang mutaakhir, anak-anak muda yang belajar dia bawa kepada masyarakat. Akhirnya ilmu fiqh dia tak belajar banyak. Kita ada fiqh zakat, kita ada fiqh haji, kita ada fiqh at-ta'imah, kita ada fiqh sembelihan. Kita ajak masyarakat buat benda tu lagi bagus. Sebab apa? Fiqh ni membangunkan industri. Tapi saya tengok sekarang ni, kita nak ajak orang awam faham ilmu khawas. Macam mana mereka nak faham mabadi' asyarah? Macam mana mereka nak faham konsep-konsep pada al-jawahir ataupun jauhar, maqulat asyarah? Hatta ilmuwan pun tak faham semua. Macam mana orang awam nak faham maqulat? Jadi ini adalah kesilapan. Kalau para ulama, kata Imam Ghazali, lau sakatal jahilun laqala khilaf. Mizan ilmu ni biar yang bahas tu adalah al-alimun. Jangan bagi orang jahil bahas. Bahaya. Kalau kita bahas medik pun akan rosak. Misalnya orang tolak vaksin sekarang ni, sebab yang dibahaskan adalah bukan pakar. Kita ada pakar kalau Dr. Hanifah, macam-macam dia bahas. Akhirnya kita tengok susah nak selesaikan masalah. Kalau kita tak ambil vaksin hari tu, mungkin sehari boleh mencapai 50,000. Sebab itu masa last kali 26,000. Sekarang 4,000. 4,000 pun kata tinggi dah. Okey lah tu, banding 26,000 tu. 4,000, 5,000, 6,000. Kita rasa selesa. Itu kalau 50,000 sehari tak tahu pergi duduk mana. Asal pergi duduk kat gua aku selamat ke. Yang semua dah tak selamat. Jadi ini yang asatizah yang pertama, bila Syekh Qadawi menuliskan kitab As-Sahwah Al-Islamiyah baina ikhtilaf al-mashru' wal tafarruq al-madmum, asal adalah al-ikhlas. Tak ada kepentingan. Kalau kita ada kepentingan nak pertahan kita punya ajaran, kita punya nama, kita punya mansib, tak akan selesai masalah. Sebab takkanlah Yahudi boleh bersatu, kita orang Islam tak boleh bersatu. Takkan tak ada mizan yang boleh menyatukan kita. So ini asatizah, kita kena kembali kepada asas kita, kembali kepada usul dan juga furu'. Yang mana usul yang kita kena keras, yang mana furu' kita cuba bincang, bukan kita mengutuk di antara satu sama lain. Sebab mazhab ni ada 500. Kalau ikut kajian, ini sempat tak mengaji dengan Dr. Kamaluddin Imam, Allah yarham. Dia berkaji mazhab ni bukan 70 lah, 500 mazhab kajian dia lah.
So, mana dia kita ada kebebasan. Coba kita bayangkan di Afrika, di London, mereka mengamalkan mazhab Maliki. Saya teringat Syekh Taha Rayyan. Dulu dia ta'assub mazhab. Dia Maliki. Bila ambil wudu je, sapu kepala mesti sapu semua. Kalau tak sapu semua, tak sah. Akhirnya dia pergi Mekah. Panas sangat. Jadi dia pitam. Kalau sapu semua pitam, dia panas sangat ni, dia boleh pingsan. Akhirnya dia teringat mazhab Syafi'i. Sapu 3 helai rambut ataupun selai. Dia pun kena ambil Syafi'i juga. Itu yang kata tu, mani betuli abi syai'in faliqali man ajaza. Lepas tu dia kata, ustaz, dia tak ta'assub. Walaupun dia Maliki, dia tak ta'assub. Mazhab penting, tapi jangan ta'assub. Satu kes lagi orang tanya pada dia, Syekh, macam mana ni, sah tak semayang atas tanah orang kencing tak? Warak kencing. Ada bila ayat kencing, ada tanah. Dia kata tak sah. Tapi Syekh, orang kencing ramai ni. Kalau Syekh kata tak sah, ramai orang mayang kat tanah Arafah ni tak sah. Dia fikir-fikir, betul juga. Mazhab Hanafi bersih dengan cahaya matahari, dengan istihlak, dengan angin. Tak apa, ikut Hanafi. Dia kata apa? Semayang jemaah haji ramai yang tak sah. Rupanya kita kena belajar daripada fiqh haji ni, fiqh tasamuh. Fiqh tasamuh. Jadi kita kena tasamuh, di situ kita akan jumpa. Jangan kita pergi hentam ustaz ni, tak akan. Hentam tak melahirkan suluh, hentam melahirkan hentaman yang kedua. Dia panggil al-intiqam yuntiju intiqaman akhar. Dan hentam orang ni, dia hentam balik lah kali. 7 keturunan kita hentam. Wallahu a'lam.